A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Bismillahil syafi, bismillahil kafi, bismillahil muafi, bismillahil ladzi la yadurru ma'asbihi syai'un fi ardi wala fis sama'i wa was sami'ul alim. Alhamdulillah. Diam tadi hanya baru start 13 saat 193 orang dalam kelas. Subhanallah. Ya, hari Ahad yang mudah-mudahan membawa kebaikan ya. Hari ini 15 Ogos. 15 Ogos dahsyat ya. Bersamaan dengan 6 Hijri, tak salah tak apa ya. 6 ke 7 ya. 6 Muharram. Syukur ya, kita masih panjang umur, murah rezeki. Dan of course seperti biasa, happy birthday to you guys yang menyambut hari lahir, happy anniversary, happy working day untuk yang bekerja, happy holiday, happy bonding day ya. Dan mudah-mudahan selamat dalam apa yang kita lakukan. Yang sakit mudah-mudahan segera sembuh ya. Yang sedih mudah-mudahan gembira, yang lemau biar bersemangat ya. Yang berkonflik biar berdamai ya. Orang yang berjiwa besar yang dapat memaafkan dan memberi maaf ya, ataupun meminta maaf ya, tanpa menunggu pihak yang lain memulakan dahulu. Tapi itulah dia. Kata tu, kemaafan ya adalah sifat orang yang kuat. Jadi kalau orang yang lemah, dia takkan memaafkan, dia takkan minta maaf. Jadi kemaafan baik memberi ataupun meminta adalah sifat orang yang gagah. Ya, so anda bagaimana? Tok Abah bagaimana? 369 dalam kelas. Subhanallah. Siapa yang orang pertama yang menyapu Tok Abah tadi Tok Abah lupa nak respon tadi ya. Allahumma salli Muhammad. Murni tak salah tadi. Dah lari dah di misnah dia. So Yati, Leni ya. Ramai yang dah, Sarah yang menyapu Tok Abah ya. Jawada, Ana, Siti Afsakula, Rashidah Syamsuddin, Amir. Tok Abah dah tak ingat siapa yang pertama tadi, minta maaf. Muhammad Anas Siddiq, Azlina ya. Lepas tu Rafidah Hassan, ni dah ramai dah ni ya. Rina Muhammad Basar, ni jarang nampak ya. Joha Joib, Rahimah AR, Nuryati Ibrahim, Haslinda Muhammad, Azwan Haji Anwar, Yanti Muhammad Rahim. Tu dia Yanti Rahim, terima kasih. Ni semua geng-geng lama ni Yanti ni ya. Jeffrey Benjamian ya, Jeffrey Jamlan, Mailiana, Aisyah, Hasrul Hashim, Karul Anwar Azri, KKSP Kamisah Rasman ya. Cikgu Kamisah ke ni ya. Mastura Mustafa. Lah cikgu apa ni Kamisah malam tadi ya, daripada sekolah Muhsin ya. Terima kasih. Umi Rozi, Hajar, Mike Nizam, Ani Zaini, Nurul Syuhada, Nadiah, Hisham Soleh ya, Rosilawati Rahim, Abi Apis, Abe Hani, AMN, Lenny Lan, Rojini Bawi, Rashidah Ismail, Fikri Yusuf, Rusilawati, Azlin Matun, Mustafa Abdul Wahab, Suryati, Rifa Marjan, Hani, AMN Dasbot, Tengku Mastura, Fauzia Hussein, Umi Rozi, Nur Halida Abu, Zaidah Farha, Takeshi Keneshiyu Shiro ya, Rusna, Cik Ali, Syahnaz Muhammad Nurdin, Nur Halida Abu, Misa, kita dan yang lainnya ya. Nak sebut semua. Subhanallah, ramai ya. So berapa orang dalam kelas? 555. Nice number. 555 dalam kelas dalam masa 2 minit yang pertama ya. Tahniah anda Allah pilih untuk masuk ke dalam taman syurganya. So welcome to Terengganu Paradise ya. Hajah Zainul Ibrahim daripada Canberra Singapura juga telah masuk kelas ya. Dan tuan-tuan perempuan Latifah Karim. Baik, dan topik yang Tok Abah pilih malam tadi pukul 1 suku.
Pukul 1 suku Tok Abah terfikir tentang apa nak cakap hari ni. Sambung yang semalam punya. Dan Tok Abah bagi tajuk, orang yang bersyukur hidupnya makmur. Orang yang bersyukur hidupnya lebih makmur. Jom anda dan Tok Abah terus bersyukur ya, agar hidup kita bertambah makmur, bertambah makmur, bertambah makmur. Dan Tok Abah dah sebut, dah ulang dah ribu-ribu kali. Jangan tunggu bahagia untuk bersyukur. Bersyukurlah, anda pasti bahagia. Ya, Tok Abah ingat sepotong hadis Nabi, hadis riwayat Ibnu Majah. Jadilah orang yang wara', maka engkau akan menjadi hamba yang paling berbakti. Hati-hati kita sentiasa taat perintah Allah dan tinggalkan larangannya. Jadilah orang yang qanaah, orang yang rasa cukup, tawaduk, ya. Maka engkau akan menjadi hamba yang paling bersyukur. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, jadi orang yang paling berbakti, ya, jadilah orang yang wara', kamu akan jadi orang berbakti. Jadilah orang yang qanaah, rasa cukup dengan apa yang ada, itu qanaah. Kamu akan jadi orang yang sangat bersyukur. La in syakartum la azidannakum. The more you are thankful to God, the more reason Allah will give you ample reason to be more thankful, ya, again and again and continuously. Ya, barang siapa yang bersyukur, aku tambah-tambah nikmat. Barang siapa yang bersyukur, Allah akan beri terus sebab dan reason dan situasi untuk berterusan bersyukur. Orang yang kufur, takut-takut berterusan kufur nikmat. Allahumma selamat, ya. Zul Joy, ya, Siti Nuryanti, Habsiah Arifin, Masya Allah. Oh ya, please like and share. Please like and share. Please like and share. Please like and share supaya ramai orang dapat masuk kelas dan anda juga dapat keberkatan ilmu. If you start telling people about what you are getting, sharing, maka awak dapat commission dari Allah. Awak dapat pencen kubur, pencen dunia, pencen kubur, pencen akhirat. Ya, dapat ganjaran insya-Allah just by liking and sharing. Like and share so that more people will come. Ya, your WhatsApp group will come to our discussion and get something. Zai Kamal, terima kasih. Oli Ariana, Madam Helen, subhanallah, Puspa Devi, Nur Azam Yusof, ya, Sabrina Salimun, dan yang lainnya. Dan untuk mereka yang beri salam, Tok Abah tadi belum jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanu. Ya, dan malam tadi pun kita dapat berita macam-macam lah, ya, tentang situasi kepemimpinan negara. Kadang Tok Abah rasa sangat kecewa, sangat tergugat. Kita rakyat kan. Jadi kalau negara kita tak aman, semua rakyat akan terkesan. Ya, dan sekarang bukan sepatutnya bukan waktu untuk berpolitik. No matter what is your reason, talking about democracy or whatever, please lah. Ya, please lah. Ya, ramai sangat orang susah, orang merdeka. Dan bila ada peralihan tampuk pemimpinan, pastinya akan tergugat. Ya, takut-takut FDI, foreign direct investment pun juga akan lagi orang yang melabur, takut orang ramai lagi hilang kerja. Dah lah susah sekarang, ramai orang susah, ramai orang sengsara, ramai orang yang perlu bantuan untuk makan, ya, apatah lagi yang ada anak kecil. And yet Allah, I cannot brain lah. Ini kata orang muda-muda sekarang, cannot brain. You are supposed to be brainy, leaders, you are supposed to be brainy, but we cannot brain you. Okay, Tok Abah bukan orang politik, tak minat pun, tapi kena cakna. So Hasnah Suparman, Nur Hayati, Dewi Melo, ya, watch out guys, ya. Nanti Allah tanya awak kat kubur baru engkau tahulah, ya. Buatlah apa yang kau nak. Sabda Nabi, buatlah apa yang kau nak. Ingat, engkau akan mati juga. Buatlah apa yang kau nak. Kau bagi reason lah. Tapi engkau akan mati juga. Can you loya buruk masa kat kubur? Watch out guys. Watch out, ya. Syikin, Ana Daniel, Sahura Majid, Siti Hazwani, ya, Liza Cute. So, Tok Abah ni orang tua. Orang tua kena bersuara. Kita bukannya kena hormat orang tua sebab dia tua, sebab hidup lebih lama, pengalaman lebih banyak. Nabi bersabda, bukan umatku orang muda yang tak respect orang tua, ya, dan bukan umatku orang tua yang tak sayang orang mudanya. So watch out. Let's be tolerant, ya. Of course ada masanya kita tolak ansur. Orang yang bertolak ansur bukan orang kalah, bukan orang lemah, tapi orang yang kuat. Bertolak ansur itu sifat orang gagah. Memberi maaf itu sifat orang gagah. Meminta maaf itu sifat orang gagah. Dan orang lemah, forget it. Awak tak layak untuk meminta maaf ataupun memaafkan. Awak tak ada kekuatan pun, bukan tak layak, tak ada kekuatan. Ya, sebab benda ni sifat orang kuat. Anda bagaimana? Jebat derhaka, terima kasih. Mel City, ya, Zulkarnain Aziz,
ya, Zaidi Amin, ya, Saramuni Haryanti, Zaliaha Abdul, ya, Jamaliah Nawawi, Mazlina Masri, Masya Allah, ya, Saidi Lamin, dan yang lainnya. 893. So, kejap lagi 1K, insyaAllah. 911. Wow, nice number. 911, macam emergency call. Baik, tajuk kita. Orang bersyukur, hidupnya makmur. Dan orang bersyukur, wow, dia ada sifat qanaah, dia redha dengan ketentuan, ya, bukannya mengalah, bukannya menyerah, bukannya tak berusaha, ya. Semalam tu abang tengok satu program, kita ni orang perempuan, dia kata kita ni tunggu je lah, kita kalau jodoh tak ke mana, ya, kita tunggu je, kun fayakun, kata seorang wanita. So dijawab oleh ustaz Datuk Izhar, dia kata dia kurang setuju, sebab kita kena ikhtiar dulu. Fa iza azamta fatawakkaltu ala Allah. Bila kita dah pasang azam ni pasang niat, campur usaha, campur doa, and then barulah bertawakal. Nabi marah seorang sahabat yang datang ke masjid naik unta, tapi dia bertawakal, dia tak tambat untanya di tambatan, ya, dia tak tambat, dia tak ikat untanya, tapi dia bertawakal. Merah muka Nabi, ya, marah menegur, mana boleh macam itu, kamu kena tambat dahulu, barulah kamu bertawakal, kena ikhtiar dulu. Dan orang perempuan, ya, kena ikhtiar, ya, dengan cara yang syariah compliant untuk dapat jodoh. Gitu, ya. Itu kena ingat, jangan alah kalau dah jodoh tak betul lah, cerita baik orang lah yang buruk. Ya, seorang jejaka bertanya pada seorang wanita, "You nak ke mana?" "Alah, I tak ke mana-mana." You lah jodoh I. Sebab kalau jodoh tak ke mana. Tak faham sudahlah kau. Orang pagi-pagi bawa lawak pun tak faham, ya. Dia Zawi, ya, Jamaliah Sapawi, Noreda Sarah Mumtaz, ya, Margarita Tamur, ya, Nur Sima, Habsah Suhar, dan yang lainnya, Erin Mat Said, Nur Hayati Mat Rasid. Baik, dah 1K dah. Orang bersyukur hidupnya makmur, dan nak bersyukur kerana ada sifat qanaah. Hari ni cek, ya, untuk mereka yang terlupa maksud qanaah. Qanaah mean rasa cukup dengan apa yang ada. But keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on berdoa, keep on usaha, ya. Set yang matlamat, buat visual board ke, buat gambaran ke, whatever, ya, tetapi dah buat barulah bertawakal. Itu caranya untuk hidup yang benar-benar bersyukur. Alright, mudah-mudahan anda dan Tok Abah atas landasan yang betul, ya. Sebab orang bahagia mungkin tak bersyukur, mungkin tak senyum pun. Orang bersyukur pasti bahagia. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil syadid. Barang siapa yang kufur nikmat, tak bersyukur, seksaan ku amat pedih. Tapi orang bersyukur, Allah tambah, insya-Allah. Semalam kita terangkan apakah antara punca, ya, antara punca kita, bukan punca, simptom orang yang tidak bersyukur. What are the KPI lah, indicators, ya, orang yang tidak bersyukur. Ya, so tapi hari ini kita sambung, ya, untuk kata tu terus berubah. Ya, yesterday I mention apa kata Billy Nelson, dan ramai juga orang dah tulis kod tu. When I started counting my blessings, my whole life turned around. Bila aku mula bersyukur dengan apa yang Allah berikan, hidup aku berubah ke arah yang lebih positif. Guarantee. Itulah hukum Allah. Tapi ingat, ya, bersyukur itu pun sifat orang yang hebat. So anda hebat tak? Kalau kita bersyukur, maka kita, ya, orang yang hebat, step by step. Baik. So cuba hari ini kita bincang sikit bagaimana nak jadi orang yang lebih bersyukur. Apakah tanda-tanda orang yang tak bersyukur? Dah sebut semalam. Orang tak bersyukur dah sebut macamnya. So sebenarnya kita ni bila kita sanitize hati kita mudah jadi syukur. Sebab syukur itu wadahnya ialah qalbu, hati. Syukur itu terletaknya di hati, bukan di minda. Ya, tak boleh pakai logik saja. Kalau pakai logik, macam mana aku nak bersyukur, aku tak dapat apa yang aku harapkan, macam mana nak bersyukur? Kita kalau dah dapat apa yang kita nak, bersyukurlah, berterima kasihlah. Ini belum dapat. Ya. Kalau kamu tak dapati apa yang kamu hajati, bersyukurlah dengan apa yang kamu dapati. Itu pun Tok Abah dah ulang banyak kali. Kalau kamu tak dapati apa yang kamu hajati, maka bersyukurlah dengan apa yang didapati. Sebab perancangan Allah jauh lebih murni. Ya. Jadi antara tanda orang hatinya tak berapa murni, menyebabkan kurang
bersyukur, tak bersyukur, satu, gelisah dan tidak tenteram. Tanda-tanda hati yang tak betul, ya. Gelisah aja, tak tenteram aja. Ya. Sebabnya Nabi suruh baca doa pada seorang sahabat yang kita tahu dah dimasukkan dalam senarai maksurat. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubnil bukh wa a'udzubika min galabati daya qahrijal. Ya Allah, hindarkan aku daripada keluh kesah dan duka cita, gelisah, sedih, tak tenteram, ya. Hindarkan aku daripada keluh kesah dan duka cita, hindarkan daripada lemah dan malas. Lemah, malas, lemau, ya. Semangat koyak, orang sekarang katanya semangat koyak, ya, motivasi koyak. Maka itu tanda hati kita tak berapa murni. Watch out guys. Watch out guys. Tok Abah pesan kat diri Tok Abah ni. Sebab wadah bekas tempat kita bersyukur ialah kalbu. Jadi macam mana kita nak bersyukur kalau kalbu bekasnya kotor, ya? Kita kadang orang yang tak bersyukur ni ataupun hati tak murni ni, dia berbangga dengan diri. Yes, kita kena bersyukur, tapi jangan sombong. Jangan sombong. Sombong itu sifat syaitan. Aba wastakbara, sifat syaitan. Jangan rasa bangga diri. Memang ada tendensi. Tok Abah pun masa muda-muda dulu kadang seronok bila dipuji. Semuanya bila orang puji kita, ulama pesan, di mulut kata, terima kasih. Ya Allah, fadlah kamsa, muka sebiji macam Zul Arifin. Terima kasih. Kat mulut, dalam hati, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Jangan pula kat mulut terbalik. Ya. Lawan yang kau macam Zul Arifin, astaghfirullahalazim. Janganlah, nampak sombong. Kat mulut kata, terima kasih. Jangan pula, Allah Ta'ala. Saya ni macam Amir Han je, bukan Zul Arifin. Allah. Ya, dalam taklah. Dah orang puji, terima kasih. Di mulut, di hati, astaghfirullahalazim, supaya kita tak sombong, tak riak. Ya. Tanda wadah kepada kesyukuran itu kotor, iaitu hati, ialah gelisah, tak tenteram, bangga diri, memandang rendah orang lain. Aku lebih layak naik pangkat daripada dia. Aku lebih cun. Ya, tapi kenapa ramai sangat dia punya followers? Aku punya konten lagi hebat. Dia punya konten, Allah, macam budak sekolah menengah je. Aku universiti punya konten. Nampak? Memandang rendah dan hina orang lain. Ya. Gambar aku lebih cantik. Ya. Lebih sharp. Dia punya blur je. Padahal gambar tu dibelurkan supaya tidak sombong. Jangan kamu bubuh gambar makanan. Takut-takut ramai orang yang memandang kamunya sosmed, medsos ini yang kelaparan. Jangan kamu ceritakan bangga dengan anak-anak kamu. Mungkin ramai di luar sana orang yang tak ada anak atau anaknya baru meninggal dunia. Ya, jangan kamu bangga-banggakan, share awak punya kejayaan kat awak social media. Tapi kalau kat grup tertutup dengan family, lantak lah, ya. Tapi ni terbuka. Ya, saya gini-gini, anak gini-gini, berjaya gini. Ya, takut jadi riak. Sebab jangan tunjukkan kejayaan, kekayaan kamu. Sebab ramai orang sana yang gagal, yang miskin, yang tak cukup makan pun. Zalim, ya, zalim. Sebabnya hentikanlah. Kecuali gambar dengan adik-adik. Ada yang macam kerabat saya pun ada kata, ambil gambar dulu, jom makan, ambil gambar. Pasal apa nak ambil gambar? Ni gambar dengki. Nak share dengan family member supaya mereka terliur, sebab kita tahu ahli keluarga kita semua mampu, ya. Cuma dia orang seronok nak join kita tapi tak dapat join, biar dia ni gambar jealous, gambar cemburu, gambar dengki. Itu cerita lain. Close group dengan keluarga lantak lah koma, ya, gurau-gurau. Tapi untuk awam tak payahlah. Sekarang ramai orang susah, orang lapar, orang sedih, orang tertekan. Janganlah kongsi awak punya kehebatan, takut-takut orang lain lebih derita, lebih sedih, ya. Awak tidak ada sifat qanaah nanti dan tidak ada empathy, tidak merasakan kesusahan, kepayahan, penderitaan orang lain. Okey, apa lagi? Tanda hati kita tak bersedia menyebabkan susah nak bersyukur, ya. Menganggap diri lebih daripada orang. Aku saya tengok orang lah, ya, failah kamsa, sombong, ya. Menganggap diri lebih daripada orang, tidak amanah dan mungkir janji. Itu tanda orang yang munafik. Ya, tanda orang munafik ialah kalau dia amanah dipecahkan, kalau berjanji tidak ditepati, kalau bercakap banyak bohong. Cakap 10, 13 bohong. Cakap 10 kali, 13 kali dia bohong. Teruk, ya, sering mencari aib orang lain. Ni tajasus, mencari aib orang. Allah, kesiannya ni di kalangan netizen ada.
Dalam kalangan netizen ada ni, dia mencari salah orang. Tak tahulah apa seronoknya dia memalukan orang. Sebab dia sombong sangat. Tok Abah dia sombong sangat. Terus banyak, bukan I nak dengki, bukan I nak downkan dia, tapi nak jadi dia insaf. Dia, awak dipandang mulia oleh manusia sebab Allah tutup aib awak. Yang barang siapa yang apa namanya, ataupun tu mendedahkan aib orang, Allah akan dedahkan aib awak di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutup aib orang, sifat apa nama, keburukan orang, maka di dunia Allah akan tutup aib kamu, di akhirat Allah tutup aib kamu depan malaikat. Macam apa macam ya, nak lawyer buruk lagi, janganlah ya, don't give any ridiculous excuses. Ni cari aib orang suka mengumpat ya, mudah bersangka buruk kat orang, terlampau hubut dunia, cinta dunia ya. Dunia kat hati, bukan dunia kat tangan. Dunia kat tangan is okay, jangan sampai ke hati. Dan sering mengabaikan ibadah. Itu confirm hati tak murni. Jadi hati tak murni, wadah kepada sifat syukur ialah qalbu. Jadi kalau qalbu rosak, kotor ya, tak bersih, tak murni, macam mana nak bersyukur? Nampak? Itu sebabnya Tok Abah dah ulang puluh ribu kali kot, sejak muda sampai sekarang. So itu sebabnya bila ulama pesan, khususnya Hasan Basri yang selalu disebut oleh para asatizah, kata orang tu nasihat yang paling popular Hasan Basri dah, untuk selesaikan semua masalah ialah dengan bertaubat. Bertaubat, istighfar banyak-banyak, solat taubat tiap malam, semua masalah kau akan selesai satu persatu. Ya, sebab bila kita bertaubat, beristighfar ya, dan tambah dengan satu lagi, memaafkan semua orang sebelum tidur, maka kita membersihkan qalbu, wadah kepada semua sifat murni, termasuk sifat syukur, wadahnya, bekasnya ya, uslubnya, manhajnya. Macam Al-Hijrah 1443, manhaj Rabbani, ummah berkualiti, temanya sangat cantik sebagai nasihat yang ampuh ya, yang tepat ya. Okey, so insyaAllah apa nama, dan Tok Abah selalu sebut banyak kali ya, hati itu macam magnet. Hati itu akan jadi magnet. Hati bersih tarik sehat, hati bersih tarik rezeki, hati bersih tarik kasih sayang Allah, kasih sayang manusia ya. Hablum minallah wa hablum minan nas, hablum minan nas wa hablum minallah ya. Anyway ya, so hati bersih tarik sehat. Bila kita istighfar, badan sehat. Bila kita baca Quran, badan sehat. Bila kita solat taubat, badan sehat ya. Bila kita bersedekah, badan sehat. Tanya untuk mereka yang sempat sedekah subuh pagi tadi, dan satu sedekah satu niat, satu sedekah satu permintaan ya, pesan ulama. Kalau satu sedekah minta 10 permintaan, boleh saja. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemurah. Hati kotor bukannya tarik sehat, dia tarik apa nama, tarik sakit. Hati bersih tarik hidayah, hati kotor tarik da'ayah. Dia hidayah dari Allah, da'ayah dari setan. Setan bagi idea what to do. Kalau awak tanam padi, biasanya akan datang seiring dengan lalang. Lalang pun tumbuh sama. Tapi kalau awak tanam lalang, mustahil akan ada padi yang tumbuh. Bila kita buat baik, adalah gangguan, setan kacau-kacau. Tapi kalau kita buat jahat, setan tak kacau. Setan akan tolong, dia akan pemudahkan, akan bantu, bahkan akan bagi idea untuk terus. Semuanya ya, tak payah tanam lalang kalau nak lalang. Tak payah belajar buat jahat, setan akan bimbing awak ya. Habis ada orang belajar nak menyamun supaya terlepas, itu cerita lain lah. Itu cerita dalam filem malah lah aku nak cerita ya. So insyaAllah ya, mudah-mudahan anda dan Tok Abah hati bersih tarik sehat, tarik sayang, tarik rezeki, tarik hidayah. Hati kotor tarik petunjuk setan, tarik benci, tarik bencana, tarik sakit. Gitu ya. Okey, sebelum kita sambung lagi tentang bagaimana ya kita nak membetulkan diri kita, ataupun bagaimana kita nak membina kesyukuran. Itu yang lagi ni, orang bersyukur hidupnya makmur. How? Modus operandainya, manhajnya macam mana manhaj. 1.4K dalam kelas. Wow, tahniah, syukur, alhamdulillah. Sebelum tu pembantu Tok Abah, pegawai Tok Abah, Cikgu Nazrin dah bubuh konten pin ke atas ya. So barang siapa yang rasa sedih, mungkin awak stres. Barang siapa yang mudah sakit, mudah pening, mungkin awak stres.
Barang siapa yang rasa lemah, ya, tak ada bermaya, tak semangat, anda mungkin stres. Orang yang mudah kena penyakit, ya, kena seselema, rambutnya gugur, ya, kadang-kadang penghazaman tak cantik, kentutnya banyak. Soalan cucu Tok Abah Khalif Zikri. Tok Abah, do you smell anything? No. I thought Tok Mak tengah berubat ke apa ke, minyak angin. Honestly, do you smell anything? No. Why you ask Khalif? Because I fart. Because saya kentut. Budak comel, budak baik. Dia minta maaf lah, betul. Dia minta maaf sebab dia terkentut. Dia minta maaf sebab takut bau. Comel. Dia memang comel macam Tok Abah dia. Ya. Itu sebabnya kita kena ingatkan diri kita, ya. So insyaAllah, adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan, so orang yang mudah stres, mudah letih, susah nak tidur, mudah sentak, mungkin anda stres. So solusinya, datanglah ke webinar Tok Abah pada 25 hari bulan Ogos, ya. Lebih kurang dalam hari ni dah 15, ya. Tinggal 10 hari lagi, ya. So segera beritahu bos, ya. Ataupun bos hantar staf awak ke webinar Tok Abah mengurus stres secara medical di masa pandemik ini. Dan ramai orang sekarang stres, dan semua orang normal, orang yang hebat, orang yang nak jadi aset kepada dunia akan stres. Ya. So jom, orang yang stres ni dia satu anugerah, tapi kalau stres tidak dikawal, maka dia akan jadi penyakit yang berat. Termasuklah anxiety, kemurungan dan macam-macam rentetan masalah. So please come to our webinar. Tok Abah memang excited, seronok sangat. Nota dah cantik, dah lengkap. Tok Abah makin repair lagi, tambah lagi tip dan doa bagaimana nak mengurus stres dengan cara yang magical, bukan logik saja, magic. Semasa pandemik 25 hari bulan Ogos, 10 pagi sampai 1 tengah hari. Please come. Dah beratus orang dah join, ya. So Tok Abah mungkin tak ada masa lagi nak cerita. Ramai sangat orang bertanya. Please come lah to our webinar, ya. Ajak kawan-kawan, beritahu anak saudara, beritahu bos lah, ya. Dan ni memang sesuai, bos patut sponsor sebab bila dapat mengurus stres kat tempat kerja, produktiviti meningkat, di rumah tangga dia punya harmoni meningkat, dalam masyarakat awak jadi aset kepada masyarakat meningkat, awak punya kualiti dan awak punya kata tu sumbangan, ya. Khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling banyak memberi manfaat. Macam mana nak bagi manfaat dan berkhidmat kalau awak stres? Jom urus stres. Ada link kat atas tu, ya. Lepas tu buku-buku yang patut anda baca, ada juga link nombor 2. Dan link nombor 3 Tok Abah lupa nak cakap. Tok Abah tadi minum premium chocolate. Premium chocolate, ya. Minuman lazat dan berkhasiat. Jom minum secawan. Dia punya tagline. Jom minum secawan, ya. Minuman khasiat dan minuman lazat dan berkhasiat, premium chocolate. Tok Abah tak ambil dia punya kotak tadi, terlupa. So link tu pun ada kat atas. Ianya sedap. Itu penting, sedap. Dan bila kita minum, insyaAllah 6 hingga 8 jam kita tak lapar. Kurang ambil food intake. Mudah-mudahan kita dapat diet. Tengok, tapi kena tukar habit dan sikap. Dan yang penting juga, dia juga melawaskan perut. Senang nak buang air besar. Tak ada sembelit, insyaAllah. Yang penting lazat. Ya, minuman lazat dan berkhasiat. Jom minum secawan. Okey, link ada kat atas, ya. Kat konten pin. Semalam pun dah 30 orang dengan khabar yang terus order daripada Tok Abah punya FB Live. Jadi seronok, ya. So insyaAllah cuba sekali. Ya, mudah-mudahan kurang stres sebab perut lawas. 80% penyakit kata Imam Al-Ghazali datang dari perut. Meragam, penghazaman tak cantik, susah nak buang air besar, ya, constipation and so on and so forth. So Sarina Fadli, ya, Comelote, skincare Comelote dia kata, ya. Nur Azizah, Yan, Hafsyah Arifin, subhanallah. Nurani Burhanuddin. So 1.4K dalam kelas, 1400 orang tanya, syukur alhamdulillah. Malam tadi Tok Abah bercakap dengan Semusin, sekolah mendengar kebahasaan Engku Hussein, ya, daripada Semenyih, ya, yang ada 3,300 orang pelajar, dan ada lebih kurang 175 orang guru, dan guru pengetua cemerlangnya ialah Encik Tuan Ghaffar, ya, Tuan Abdul Ghaffar, Kunci Muhammad, sahabat Tok Abah masa muda. Dia dulu cikgu disiplin yang sangat comel, ya. Sekarang jadi pengetua cemerlang. Tanya cikgu. So Tok Abah bercakap dengan lebih kurang 1,400 orang, ya, satu negara, guru-guru, pengetua, ibu bapa, para pelajar. Seronok sangat malam tadi, ya. PDPR, PDPR tajuknya. Bagaimana kita nak
meningkatkan motivasi perubahan pada guru dan ibu bapa untuk membantu anak-anak melalui PDPR-nya. InsyaAllah. Alhamdulillah malam tadi ya. So I feel so good. Sampai pukul 10 malam tadi. Seronok sangat. Okey. Jom kita sambung. Terima kasih. 1.3 dah turun sikit. Ada orang keluar kelas. Yalah, ada hal masing-masing nak pergi pasar, nak beli sarapan ya dan sebagainya. Tips untuk pamer kesyukuran. Tips untuk kita mempamerkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama kena tukar kita punya paradigma. Ya, kita kena tukar terus. Aku ni sangka aku bersyukur. Rupanya aku kurang bersyukur. Jadi kita kena nombor satu, dia punya manhaj untuk bersyukur ialah peka tentang keperluan kita untuk meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Taala. Ya, syukur di hati, syukur di mulut, ya, dengan banyak berzikir, dengan memesan, dengan nasihat, dengan menyampaikan yang baik-baik dan syukur daripada amalan, patuh perintah Allah, kita berkongsi, sedekah, toleransi, ya, bersyukur. Ya, so peka tentang keperluan untuk bersyukur. Kenapa pula kena lebih peka? Aku dah bersyukur dah, okeylah tu. Allah memberikan penegasan. Wa qalilu min ibadiya syakur. Ya, surah As-Saba ayat 13. Wa qalilu min ibadiya syakur, dan amat sedikit di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Tak takut anda dan Tok Abah gagal masuk kumpulan yang kecil. Kita nak masuk majoriti, barulah bebas, barulah kuat. Masuk majoriti. Tak. Ini bukan demokrasi saja. Dalam beriman dia tak ikut demokrasi. Kita semua orang kata betul, kita ikut. Semua orang kata salah, tak payah buat. Tak. Walaupun semua orang buat, ya, tapi salah, jangan ikut. Pesan Allahumma salamat, ya. Ada seorang Allahumma salamat, tak lupa nama seorang ulama besar, ya. Dia ni anak raja jadi ulama, ya. Ibrahim. Siapa nama ulama tu ya? Tak apa lupa, nanti ingatlah Allahumma salamat ya. So Allah Ibrahim ya. Lupa nama nanti kalau ada sahabat yang ingat, seorang ulama besar nasihati pada anak muridnya selepas berguru bertahun-tahun, anak murid minta izin nak balik ke kampung. Ya. Dah ada kali hujung lidah tu abang tapi tak dapat ya. So maka kata guru ni kepada murid, wahai anak muridku, satu pesanan aku kepada engkau. Tak salah tu apa, Ibrahim something namanya. So satu aja nasihat aku ni kepada engkau anak muridku sebelum kau balik kampung, ya, iaitu buatlah apa yang Allah suka walaupun semua orang benci. Semua orang tak suka tak apa, asalkan Allah suka kau buat. Jangan kau buat apa yang semua orang suka tapi Allah benci. Bila tentang keimanan tentang buat yang betul, kita jangan ikut demokrasi. Ya, untuk buat yang betul tak boleh ikut demokrasi. Alah, semua orang buat, tak apalah. Ni demokrasi. Tak boleh. Kita kena gunakan iman dan ilmu. Ilmu dan iman dan amal. Ya. Ibrahim siapa? Siapa yang ingat? Sahabat Abah? Ya, siapa nama ulama yang namanya Ibrahim? Allah, dia orang hebat ni. Ya, so mungkin Tok Abah bagi awak nama yang silap. Start dengan Ibrahim, dia yang turn off tu. Ya, Haji Rahim daripada Singapura pun, Haji Rahim Rahim Latih pun dah masuk kelas ya. Iman Pantai dah ada, Salma dah ada. Ya. Bukan Ibrahim Nazri. Allahumma salamat ya. So, buatlah kata guru ni, ulama ni kepada ni, buatlah apa yang Allah suka. Walaupun semua orang benci, jangan kau buat apa yang semua orang suka tapi Allah benci. Jadi buat walaupun dalam kumpulan yang kecil. Dan dalam konteks ini surah As-Saba menjelaskan wa qalilun min ibadiy syakur ayat ke-13. Dan amat sedikit dari kalangan hamba-hamba-Ku yang bersyukur. Jadi adakah anda dan Tok Abah masuk golongan yang sedikit? Syahzura, terima kasih. Amos Law, ya, Yuslina Muhammad Yusuf, Umi Hidayah, ya. Jom kita masuk kumpulan yang kecil yang sentiasa bersyukur pada Allah. Ya, jom mudah-mudahan. Jadi kita kena peka bahawa we need to be thankful in the true sense of the word. Bukan sekadar slogan ataupun kita beranggapan kita sudah bersyukur. Sebutkan lagi hadis riwayat Tabrani. Allah berfirman dalam hadis qudsinya, wahai anak Adam, bahawa selama engkau mengingati aku,
berarti engkau mensyukuri aku. Dan apabila engkau melupakan aku, berarti engkau telah mendurhakai aku. Sabda Nabi SAW hadis riwayat At-Tabrani. Tuan Abah nak baca yang matan dalam bahasa Arabnya tak berapa nampak matanya sebab terlampau kecil tulisannya kat depan Tuan Abah ni, ya, tapi mafhumnya, ya. Qala Allah Ta'ala ya abna Adam, ya. Oh, cuba besarkan. Kalau tak besarkan boleh tak coba baca matan. Oh, boleh. Ya abna Adam, innaka ma zakartani syakartani, ya. Wa iza ma nasitani kafartani, rawahul Tabrani an Abi Hurairah, ya. Allah berfirman dalam hadis qudsinya, wahai anak Adam, bahawa selama engkau mengingati aku, berarti engkau mensyukuri aku. Dan apabila engkau melupakan aku, berarti engkau telah mendurhakai aku. Hadis riwayat At-Tabrani. Ya. So kalau kita ingat Allah, temannya, bila kita ingat Allah, kita akan tenang. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Sebab orang bersyukur hatinya lapang, hatinya tenang, ya. Jom bersyukur untuk hidup lebih makmur. Topik kita pagi ini, ya. Terima kasih 1.3K kekal dalam kelas, ya. Ramai tu syukur, alhamdulillah. Okey, nombor 1, sedar hakikat bahawa anda dan Tok Abah belum bersyukur dengan sewajarnya, ya. Tetapi kita perasan kita dah bersyukur, sebab orang yang bersyukur cuma bilangan yang amat kecil di kalangan hamba-hamba Allah ni. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Ya, nombor 2. Apakah cara nak jadi orang bersyukur, tanda orang bersyukur, kaedah, manhaj untuk jadi orang bersyukur? Buat apa pun terbaik. Sebab Allah amat kasih hambanya yang bila buat apa pun dengan itqan, dengan sungguh-sungguh, dengan itqan, dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Allah suka seseorang yang buat benda kecil, walaupun kecil tapi istiqamah berterusan. Nampak konteks yang sama. Lakukan setiap perkara dengan terbaik. Ulang balik cerita lama, ulang balik. Tapi dah buat ke belum? Malam tadi Tok Abah pesan pada semua guru, semua ibu bapa, semua pengetua, semua guru besar, semua murid yang dalam program malam tadi, ya. Kalau cikgu, semua guru doakan anak muridnya. Bila semua anak murid doakan guru mereka, bila semua mak bapak mendoakan guru-guru anaknya, bila semua guru mendoakan ibu bapa anak muridnya, apa jadi? Akan ada satu gerakan ukhuwah yang besar. Sebab bila kita doakan orang lain setiap hari, orang yang benci pun akan berubah hatinya menjadi neutral mula-mula. Ya, bila kita doakan orang lain, orang yang neutral, tak ada feeling, tak suka tidak, benci tidak, neutral lah lebih kurang, dia akan sayang kat kita, insya-Allah. When we pray for others, we make dua for other people. Kita akan sayang orang yang kita doakan. Orang yang kita doakan sayang kat kita. Hidup bertambah makmur sebab kita mula bersyukur. Sebab kita buat apa yang terbaik. Orang yang bersyukur buat apa pun terbaik. So sebelum tidur malam ni, jom kita buat yang terbaik. Apakah amalan sebelum tidur yang terbaik? Solat taubat 2 rakaat, istighfar 100 kali, maafkan semua orang. Dan pesan Nabi ni dah ulang dah ni, tapi pesan balik, ya, jangan jemu, ya. Dan Nabi pesan pada Aisyah, ya, wahai Aisyah, sebelum kau tidur, adalah kamu khatam Quran. Kamu kena dapat syafaat, ya, semua nabi, ya, para nabi, dan kamu kena dapat redha semua manusia, dan kamu kena kerjakan haji dan umrah. Sebelum tidur kerjakan haji umrah. Macam mana? Aisyah bertanya dengan keheranan, ya Rasulullah, macam mana mungkin nak buat 4 perkara itu sebelum tidur? Nabi tersenyum sambil menjawab. Tak salah Tok Abah ada perkataan senyum tu, ya, daripada ulama yang mengajar Tok Abah. Dia kata Nabi tersenyum sambil menjawab, ya, bila kamu membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, dapatlah ganjaran seperti khatam Quran. Bila kamu berselawat atas Nabi, maka kamu akan dapat syafaat para Nabi. Bila kamu istighfar banyak-banyak, kamu akan dapat redha manusia. Sebab kita dapat redha Allah, kan? Redha Allah datang daripada redha manusia. Redha mak bapak datang daripada redha ibu bapa. Redha Allah datang daripada redha ibu bapa. Bila manusia redha kat kita, Allah redha kat kita, maka manusia pun redha kat kita, insya-Allah. Mudah-mudahan. Dan barang siapa yang, ya, bertahmid, bertahlil, ya, bertasbih dulu, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, ya, maka dia dapat pahala haji dan umrah.
subhanallah, ya, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, bertakbir kan. So, bila 4 perkara kita buat sebelum tidur, minimum 3 kali, mudah-mudahan akan dapat pahala haji dan umrah. Macam dah buat belum? Apa ulang benda ni untuk apa tu apa? Orang bersyukur buat apa pun terbaik. Jadi zikir sebelum tidur ialah bila kita dah terus bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut, terus bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad 3 kali. Lepas tu kita selawat 3 kali. Lepas tu istighfar banyak-banyak. Lepas tu subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, mudah-mudahan kita dapat 4 perkara yang disebut oleh Rasul kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dapatlah kamu khatam Quran, dapat syafaat para rasul, dapat redha manusia, dan dapat pahala haji umrah sebelum tidur. Cantik tak cantik? Cantik. Tidur pula mengiring ke kanan. Itu tidur yang terbaik. Ikut sunnah, ikut sains, ikut apa nama kata tu, fitrah manusia. Bila kita tidur mengiring kanan, dapat pahala setiap saat. Kita dapat tidur nyenyak, tak sakit belakang, kualiti tidur hebat, tidak akan nyanyuk, tidak akan kena Alzheimer disease, rentetan kepositifan yang luar biasa. Asbab ikut sunnah. Bangun tidur pula terus menghadap kiblat, baca doa sambil tersenyum. Nampak? Ni semua dah ulang berapa ribu kali. Bukan masalah ulang, dah buat ke tidak. Siapa pagi tadi bangun tidur senyum, angkat tangan sambil menghadap kiblat, terus alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa alaihi nusyur. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Dah buat. Lepas tu sambil tu Allahumma aftahli abwabal khair wa abwabal salamah wa abwabal sihah wa abwabal ni'mah wa abwabal barakah wa abwabal quwwah wa abwabal mawaddah wa abwabal rahmah wa abwabal rizq wa ba'in wa abwabal maghfirah wa abwabal jannah. Ya Al-Rahman, doa membuka 12 pintu-pintu kehebatan. Ulama yang susun doa itu kalau kita baca dengan penuh ihtisaban, pengharapan, bangun tidur, orang bangun tidur hatinya bersih. Orang yang bangun tidur hatinya bersih macam baby baru lahir. Orang yang bangun tidur hatinya bersih macam baby yang baru lahir, kata ulama. Itu sebenarnya salah satu waktu yang sangat berkesan untuk menasihati anak ialah waktu anak bangun tidur, sebab jiwanya bersih macam baby yang baru lahir. Subhanallah, Allah Akbar, alhamdulillah, ya, subhanallah, hebat, magical. Nampak? So rentetan itulah. Isunya apa? Untuk membina kesyukuran. Orang bersyukur hidupnya makmur. Pertama, peka tentang keperluan untuk kita meningkatkan kesyukuran, because you and I, kita belum cukup bersyukur. Ikut firman Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan amat sedikit di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Yang kedua, jom kita lakukan setiap perkara dengan terbaik. Sebab orang yang warak, ya, dia akan ada sifat warak, maka dia akan taat. Orang ada sifat qanaah, dia akan bersyukur. Orang yang ada sifat warak, dia akan berbakti pada Allah. Buat segala suruhan, tinggalkan segala larangan, dan buat pula terbaik. Allah amat kasih hambanya yang bila buat satu, dibuat dengan cara yang tekun, terbaik, dan apa ni, bestnya, dan istiqamah. So jom, ya, mudah-mudahan anda dan Tok Abah masuk golongan yang bersyukur. Ya, sedikit tu. Ya. Ada pun ya. Walakinnallaha yuhibbu minal amili iza amila an yuhsin. Ada pun hadis riwayat Al-Baihaqi, ya. Tetapi Allah kasih kepada hambanya yang melakukan satu perkara, satu amalan, dan apabila melakukan satu amalan itu hendaklah melakukan dengan baik. Walakinnallaha yuhibbu minal amili iza amila an yuhsin. Dia kena buat dengan baik. Allah akan suka, kasih akan hambanya buat apa pun dengan cara yang terbaik. Jadi kalau tanda bersyukur, buat apa pun dengan the best practices, ikut benchmarking, ya? The best practices, ikut benchmark yang terbaik. Itu tanda orang bersyukur. Anda bagaimana? Betul, terima kasih Olina Sanjuana, ya. Siti Aftakula, terima kasih. Noraini Baharudin dah sebut tadi. Erin Mat Said, Shika, ya. Zauriah Hamid, terima kasih. Norli Baharin, Jamila, Puan Zainun, Rahimah Daud. Ibrahim Adham, betul. Terima kasih. Sahabat anda tadi. Ibrahim Adham, seorang ulama besar, ya, di zaman tabi'in, ya.
Ibrahim Adham berpesan pada anak muridnya. Tahu ingat Ibrahim. Ya, Ibrahim Adham. Ya, dia ni anak raja ya. Dia punya asal usulnya. Ibrahim Adham yang berpesan pada anak muridnya sebelum berpisah, wahai anak muridku, buatlah satu perkara ni sebagai wasiat aku, kamu akan selamat dunia dan akhirat. Yakni, buatlah apa yang Allah suka. Walau semua orang benci, semua orang tak suka, semua orang against you, never mind. This is not just democracy. Remember, ya, buatlah apa yang Allah suka, walaupun semua orang benci. Tapi jangan kau buat apa yang semua orang suka, tapi Allah benci. Kalau kau buat itu, kau akan selamat dunia dan akhirat. Kata Ibrahim Adham. Terima kasih sahabat tadi ya. Tak apa pun lupa siapa sahabat yang ingatkan tak pada ya. Ibrahim Deraka, terima kasih. Zubaidah, terima kasih. Nida Alif, terima kasih. Nurhana Samin, ya. Maria Aliza, Siti Afsakula, Masya Allah ya. Allahu Akbar ya. Nik Mazia, terima kasih Nik. Ya, Siti Rokiah, Nuraini Barudin tadi, Aziza Ayub, ya, Syakinah Waris dan yang lainnya. Allahumma selamat. Okey. What else? Ya. Oh ya, sebelum tu ingat yang risau, yang sedih, yang gelisah, yang stres, ya, yang mudah sakit, yang pernah pening, yang mudah patah semangat, yang koyak semangat, yang tak ada motivasi, yang selalu stres, yang selalu bergaduh, yang selalu sentap, yang selalu susah nak tidur. Come to Tok Abah punya webinar 25 Ogos, ya. Jom urus stres dengan cara yang magical, ya. Dalam masa pandemik ini, InsyaAllah akan berbaloi, ya. Minta haji izin kat bos, bos akan hantar awak. Bos hantarlah staf awak, ya. Ramai-ramai insyaAllah, ya. Tok Abah akan bantu dalam webinar pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari 25 Ogos insyaAllah. Please ya. So 10 more days before we have that webinar. Mana tahu ni webinar yang terakhir yang Tok Abah mampu lakukan. Umur pun dah 70 tahun, entah hidup berapa lama lagi. Ya. So come take advantage of the majlis ilmu. Mudah-mudahan kita dapat manfaat. Amin ya rabbal alamin. Tok Abah nak kutip sebab banyak kata tu pencen kubur, ya. Dan untuk menerangkan kubur, sebab bila kita mati, dia akan tolong kita doa yang soleh, sedekah jariah, atau sebanyak sedekah sampai meninggal dunia. Dan yang ketiganya, ilmu yang bermanfaat yang kita sampaikan, yang kita kongsikan, yang kita sebarkan. Okey. Alright. Okey, so satu lagi cara untuk kita mempamerkan dan membina kesyukuran. Orang bersyukur hidupnya lebih makmur. Bantu orang tanpa syarat. Barang siapa yang bantu orang lain, ya, Allah akan bantu kita. Selagi kita bantu orang lain, Allah akan bantu kita. Allah akan membantu hambanya selagi hambanya membantu saudaranya, ya. So orang yang membantu, itu tanda bersyukur, akan membina kesyukuran, dan Allah akan bantu kita. Tidak akan rugi orang yang bersedekah, tidak akan miskin orang yang bersedekah. Bersegeralah kamu bersedekah, yang untuk mengelakkan daripada siksa kubur. Bersegeralah kamu sedekah untuk pantas meniti titan sirat, ya. Sedekah tidak akan bencana tidak akan mendahului sedekah. Sedekah akan mengelakkan bencana. Sedekah menyembuhkan sakit. Sedekah akan mengelakkan hidup yang sengsara, bencana besar dan sebagainya. Sedekah menerangkan kubur. Sedekah menyejukkan kubur, kubur panas, ya. Sedekah akan menyebabkan kita terhindar daripada masuk neraka, mudah masuk syurga, ya. Hindarkan diri kamu daripada neraka walaupun dengan bersedekah sebiji tamar. Ada kata setengah biji tamar. Okey. So, tanda orang bersyukur, bantu orang lain dan banyak bersedekah. Kongsi nikmat kita dengan orang lain. You cannot go poor. You cannot go poor. Bila awak berkongsi, tidak akan miskin orang bersedekah kecuali bertambah. Itu tanda orang bersyukur. Bila awak bersyukur, you share dengan orang lain, ya. Ya, kena ingat ya. Allah sentiasa menolong hambanya jika seorang hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dua orang kata perawi hadis yang terkemuka, ya. Bukhari dan Muslim, ya. Riwayat Bukhari dan Muslim. So insya-Allah sahihlah insya-Allah, ya. Allah sentiasa menolong hamba jika hamba itu menolong saudaranya. So what's the problem? Ya, jangan kata asyik aku je tolong dia, asyik aku support dia, asyik aku yang belanja dia, asyik aku je yang cover dia. Mana boleh jadi? No. Hari ni, why not me? Selagi kita mampu, why not me?
Kenapa tidak aku? Asyik aku je tolong mak bapak aku, adik-beradik aku ramai. Berapa banyak pun awak bantu mak bapak bagi khidmat, bagi sumbangan, bagi apa pun, ya, apa nama, pertolongan dan sebagainya, takkan mampu membalas jasa mereka, takkan mampu membalas walau setitik susu ibu, kata ulama kepada Tok Abah. Menangis Tok Abah dengar, ya. Apa pun kita buat, no matter how much kita tolong mak bapak, bantu, kita support, kita khidmat, tak dapat membalas walau setitik susu ibu. And yet awak perasan, alhamdulillah dapat juga aku berbakti pada mak bapak aku, dapat juga aku balas jasa mak bapak aku. Jangan sebut awak dapat membalas jasa mereka. No way. No way. Ya. Norli Bahrain, ya, Zarimah Muhammad, Mun Maisma, Cik Ryan, Cik Ryan lagi semalam pun Ryan, Cik Rin Bling Bling. Ya, Azizah Ayub, Soleh Ahmad Syarif, Damia Kalisha. Ya, okey. Next one. Ini kena wrap up soon, ya. Apa lagi cara untuk mempamerkan kesyukuran? Jom bersyukur untuk hidup lebih makmur, ya. Belum tu, ya. Oh ya. Ya, ingat link ke atas tu, content pin ke atas. Dalam Tok Abah punya FB Live ni ada content pin ke atas, ya, dalam apa message, ya. Pertama link untuk webinar Tok Abah pada 25 Ogos. Come, rawat, urus stres awak secara magical. Orang yang pening-pening, yang mudah gelisah, yang mudah sentap, yang prestasi menurun, ya, yang kadang tu sebut apa nama kadang tu anxiety, ya, yang konflik, yang macam-macam tekanan hidup, mungkin awak stres. So come to our session. Bagus untuk kebahagiaan di rumah tangga, bagus untuk prestasi, produktiviti di tempat kerja, bagus untuk hidup bermasyarakat. Jom, ya. So bos hantar staff minta izin kat bos, insya-Allah bos akan izinkan, ya, mengurus stres secara magical di masa pandemik 25 Ogos. Link pertama, link kedua tentang buku-buku yang Tok Abah galakkan anda membaca, keluaran PTS banyak, ya, buku-buku yang sangat baik dan orang yang menambah ilmu akan menenangkan fikiran, kurang stres, baca buku kurang stres, lebih kreatif, otak kita berkembang, tidak akan nyanyuk, tidak akan dementia, mudah-mudahan tak kena Alzheimer disease sebab awak membaca merangsang otak. Selagi otak kita berfungsi dengan aktif, badan kita akan sihat, ya. Al-aqlu salim fil jismi salim. Satu, keduanya ialah apa nama ni, psychosomatic. The state of your mind will influence the state of your body. Otak tenang, kurang stres, maka badan akan sihat, prestasi meningkat, hidup akan lebih berkat, hidup lebih makmur, hidup orang yang bersyukur lebih hidupnya lebih makmur. Okey. Dan of course, Tok Abah sebut tadi, Tok Abah minum premium chocolate, minuman kopi campur coklat sedap dengan juga ingredient-ingredient yang lain, yang minuman lazat dan berkhasiat. Jom minum secawan. Ya, kita akan kenyang 6 hingga 8 jam. Jadi kurang food intake, kurang kalori, mudah-mudahan dapat diet, ya. Keduanya, dianya dapat melawaskan perut. Yang penting apa? Lazat. Ya, it satisfy. Tok Abah tak boleh minum kopi biasa, pening kepala. Dah habis kota, tapi chocolate premium, insya-Allah. Link ada kat atas tu. Ya, this is brand new product, sedap dan ramai dah orang merasa. Sekali rasa takkan berhentilah, ya. Okey. Jom kita wrap up. Apa lagi cara untuk lebih bersyukur agar hidup lebih makmur? Tidak pernah rasa memiliki. Semua mana milik kita. Semua tak ada milik kita. Semua milik Allah. Semua milik Allah. Kita akan jadi orang bersyukur. Allah, apa aku yang ni semua hak Allah. Ya, keluarga aku, rumah aku, kenderaan aku, anak pinak, cucu-cucunya semua milik Allah. Jadi kalau Allah ambil, aku kena redha. Of course kita bersedih. Of course kita bersedih sebab kita manusia, bukan robot. Tapi kita kena redha. Ini semua milik Allah. Ya, tidak pernah rasa memiliki, semua milik Allah. Awak akan jadi orang bersyukur, mudah bersedekah, mudah berinfak sebab ini semua milik Allah. Ya, lagipun makin banyak aku sedekahkan, makin banyak aku akan dapat. Untuk mereka yang mampulah. Tok Abah adalah limit, ya. Setakat ini dalam keadaan begini, ya. So dalam keadaan ini tu ramai pula orang minta bantuan kat Tok Abah pula. Tak mampu Tok Abah, ya. Sikit-sikit bolehlah kita bantu seorang dua, ya, gitu. Tidak pernah rasa memiliki, semua milik Allah. Nombor 4. Nombor 5. Orang yang bersyukur mudah maafkan orang lain. Mudah memaafkan orang lain. Dan memaafkan semua orang sebelum tidur adalah amalan orang yang jadi penghuni syurga. Boleh Google.
Boleh google lah dia punya kisahnya ya. Tak ada masa nak cerita. Tapi bila kita maafkan semua orang tiap-tiap malam, itu salah satu amalan atau sifat orang yang jadi penghuni syurga. Memaafkan semua orang sebelum tidur. Malam tadi sebelum tidur, ni contoh ya untuk peringatan. Ya Allah, taubat. Ni taubat buat dah lebih kurang 35 tahun. Ya Allah, aku maafkan isteriku, anak-anak, mak bapak, adik-beradik, jiran-jiran, kawan-kawan, pekerja-pekerjaku. Aku maafkan semua orang dalam dunia, dan ya Allah, jadikan semua orang, terutama orang yang aku buat dosa, ya Allah, aku buat kecilkan hati mereka, aku terkata mereka, aku menyebabkan mereka sedih, ya. Tolong bukakan hati mereka, lembutkan hati mereka, mudahkan hati mereka untuk memaafkan aku sekeluarga, ya Allah. Jadikan semua orang dalam dunia, terutamanya yang kami ada buat silap, memaafkan kami, ya Allah. Itu doa taubat dengan sungguh-sungguh tiap-tiap malam, bermula daripada 35 tahun yang lepas. Ya, separuh hidup taubat tiap-tiap malam, memaafkan orang untuk dapat maaf, keampunan Allah, untuk dapat maaf daripada manusia. What you give, you get back. Awak nak orang maafkan awak sebelum mati, supaya dapat masuk syurga tanpa hisap. Macam mana orang nak maafkan anda kalau anda tak maafkan orang? Aku boleh maafkan orang, tapi ada seorang dua ni aku tak boleh maafkan. Takut-takut ada seorang dua yang tidak maafkan anda. Bila seorang dua tak maafkan awak, awak tak boleh masuk syurga tanpa hisap. Watch out guys. Watch out guys. What you give, you get back. What goes around, comes around. Okay? So, mudah maafkan orang lain because it's for you guys. Awak maafkan orang untuk awak yang selamat dunia dan akhirat dan di alam kubur. Nombor 6. Tidak iri hati atau sombong jiwa mereka. Orang berjaya, kita tumpang gembira. Orang gagal, kita tumpang sedih. Ya, so kita tumpang ya dengan cara ikhlas. Orang berjaya, kita gembira. Ya, orang gagal, kita sedih. Orang terantuk, kita tengadah. Orang lain ditimpa musibah, kita dapat ilmu dan keinsafan. Masya Allah. Yang ketujuh, orang yang bersyukur tak mudah sedih atau gelisah. Dan kalau anda mudah sedih, mudah gelisah, di samping berdoa, come to our punya webinar pada 25 hari bulan Ogos, ya, menangani stres dengan kaedah yang magical dan miracle, di samping logical dalam masa pandemik, ya, berbaloi dan insya-Allah akan merubah hidup awak. Seronok, ya, dan very practical. Nombor 7, tak mudah rasa sedih dan gelisah. Nombor 8, sentiasa berterima kasih pada orang yang membantu atau beri khidmat. Sentiasa berterima kasih. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, mala yashkurin nas, la yashkurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih pada manusia, kompom, tak tahu bersyukur pada Allah. Nombor 8, always say thank you pada manusia yang beri khidmat kat kita dan beri ilmu, beri nasihat. Nombor 9, last, sentiasa melihat mereka yang kurang daripada kita. Bila kita nampak dari hal dunia, tengok orang yang kurang daripada kita, kita mudah bersyukur, ya Allah, at least aku ada motor buruk, ya, orang lain basikal pun tak mampu, orang lain terpaksa naik kenderaan awam, aku ada juga motosikal, syukur, ya. Orang lain dapat berjalan kaki, ya Allah, ya, dapat dia berjalan pergi ke pasar, ya, pergi ke keluar ke kedai, tapi aku tak ada kaki, ya Allah. Nampak? Jadi bila kita nampak orang berjalan, jangan kita kata tu rasa sedih lah kita berjalan, sebab kita masih boleh berjalan, ya. Ya Allah, cantiknya kasut dia, ya, cantiknya kasut dia, maka kita akan rasa kadang cemburu juga. Pandang orang yang tak ada kaki untuk pakai kasut. Bukan orang yang tak ada kasut, pandang orang yang tak ada kaki untuk pakai kasut. Awak akan bersyukur. Awak masih ada kaki, walaupun pakai kasut yang murah atau kasut yang koyak. Bila kita melihat orang lain yang kurang daripada kita, hal-hal dunia, tengok orang yang lebih kurang. Hal-hal akhirat, tengok orang yang lebih hebat, lebih mulia, lebih warak. Barang siapa yang warak, ya, sabda Nabi, kamu akan jadi orang yang taat perintah Allah. Barang siapa yang ada sifat qanaah, kamu akan jadi orang yang benar-benar bersyukur. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak-banyak, ya. Tuan Abah doakan anda semua selamat, dapat hidayat dan terus berubah, dapat mengamalkan ilmu dan tolong sampaikan pada orang lain untuk dapat kekuatan untuk mengamalkan dan bersyukur dan makmur hidup. Dan doakan Tok Abah sekeluarga juga, ya, bersyukur dan makmur hidup insya-Allah. Ya, illa liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.